wa ala alihi wasallam. Baru ni kita sampai ke muka surat 762. Dalil ataupun hujah nombor 4 yang dipakai oleh pendukung-pendukung mazhab Hanafi dalam masalah masuk waktu asar, permulaan masuk waktu asar. Bagi merekanya bermula daripada apabila bayang sesuatu jadi sekali ganda lebih panjang daripadanya. Orang-orang lain kata bila bayang sesuatu tu sama panjang dengannya, sikit lebih masuklah waktu asar. Dia kata tidak, kena sekali ganda lebih panjang daripadanya barulah masuk waktu asar. Itulah bendanya, dakwaannya. Jadi ini dalil yang keempat lah, supaya kita tahu berapa yang Imam Bukhari buat tajuk ni terbuka. Tajuk muka surat 756, bab waktu asar. Dia tidak rayak bermula daripada bila, masa mana, tidak rayak. Tapi dia sendiri ada pilihan dia. Pilihan dianya serupa dengan jumhur ulama jugalah, iaitu bila bayang sesuatu jadi sama panjang dengan tu hak dia terima. Tapi dia tidak sebut dalam tajuk. Bab apa? Kita sudah bincang dah berkenaan dengan tajuk ni, iaitu Imam Bukhari melera, dia melera. Kita kata dia meraih pendapat golongan satu lagi, iaitu golongan Ahnaf atau penyokong-penyokong mazhab Hanafi lah. Dia melera tu. Maknanya bagi dia mereka juga ada dalil, jadi kita kena hormat. Ada dalil. Soal dalil dia tu bagi Imam Bukhari sendiri tak berapa kemah, itu cerita lain. Cerita lain. Memang Imam Bukhari kalau dia tidak setuju dengan mana-mana pendapat, kadang-kadang kita tak nampak dia tidak setuju. Dia kritik, kita tak nampak dia kritik. Itu haluh dia tu, beraluh dia tu, bercermat dan beraluh dia tu, beradab dia tu. Padahalnya dia ada pendirian dia sendiri. Kecuali lah kalau jelas benar, semua sepakat, baru dia penjelas lah. Ataupun kalau bagi dia hujah kuat alik ni, alik tu tidak kuat, dia akan penjelas juga. Seperti berkenaan dengan waktu zuhur, jelas waktu zuhur. Ini nombor 4. Jadi untuk nak memahami maksud Imam Bukhari, tujuan dia buat tajuk tu, terpaksa kena bincang panjang lah. Bila tak jelas, kena bincang panjang. Waktu jadi panjang, dari segi kepentingan kita tahu benda ni, halu-halu ni duduk bincang ni, apa faedahnya? Sekurang-kurangnya dalam masyarakat Islam ni dia kena ada hak ngaji. Hak ngaji tu dia lah boleh pelembutnya kalau jadi kerah. Dia lah boleh menenangkan keadaan kalau jadi bercelaru. Sebab boleh jadi orang akan kata orang sembahyang demo tak sah sebab sebelum waktu. Sebelum masuk waktu sembahyang tu, kan jadi tegal tu siapa kata tak sah. Boleh jadi siapa begitu. Jadi dia kena ada lah orang boleh rayak. Benda ni benda khilaf. Benda ni benda khilaf. Memang hak kata tak masuk waktu lagi tu kalau puak-puak mazhab Hanafi memang. Tapi kalau puak-puak ni kata masuk dah. Boleh ada orang yang menenangkan keadaan. Kalau tak ada orang ngaji, dia jadi lagu tu lah. Hak ni pula kata kau ni kata kau ni, gitulah jadinya. Kita tengok ini dalil nombor 4 mereka. Ada dalil jugalah. Soal kita terima tak terima, atau kita berasa tak kemah, itu cerita lain. Dia kena faham gitu. Soal khilaf ni, kita kena faham
benda setara tu lah, jangan ditekan-tekan sangat, jadi bala, jadi tegang. Mana kita kena boleh terima lah pendapat orang lain, pendapat orang lain. Yang keempatnya iaitu hadis Ibnu Umar. Beliau meriwayatkan, katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama baqa'ukum fi man salafa min al-umam kama baina salati al-'asr ila ghurub asy-syams utiya ahlu at-taurah fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar thumma 'ajazu fa'u'tu qiratan ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. Bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbandingan tempoh kerja kamu dengan tempoh kerja umat-umat yang lalu adalah seperti di antara sembahyang, yakni waktu sembahyang asar hingga terbenam matahari. Ahli Taurat diberikan Taurat, mereka beramal dengannya hingga separuh siang, kemudian berhenti. Mereka diberikan satu qirat, yakni sebagai ganjarannya mereka diberikan satu qirat. Ahli Injil diberikan Injil, mereka beramal dengannya hingga ke waktu asar, kemudian berhenti. Sebagai ganjaran mereka diberikan satu qirat juga. Kemudian diberikan Al-Quran kepadamu, kamu beramal dengannya hingga matahari terbenam. Tetapi sebagai ganjarannya kamu diberikan dua qirat. Maka bertanyalah ahlul kitab, kenapa mereka ini kerjanya lebih sedikit daripada kami, tetapi ganjarannya lebih banyak daripada kami? Jawab Allah, apakah aku telah menzalimi apa-apa hakmu? Kata mereka, tidak. Kata Allah, itulah limpah kurniaku, aku berikannya kepada sesiapa saja yang aku kehendaki. Ini hadis riwayat Bukhari, Malik, Ahmad dan Tirmizi. Jadi kalau kita perhati kepada hadis ni kan, hadis ni menunjukkan hadis ini menunjukkan tempoh waktu asar tu sepatutnya kena kurang lagi daripada tempoh waktu zuhur. Itulah bendanya. Ini dalil yang dikemukakan oleh Imam Muhammad untuk Imam Abu Hanifah, untuk guru dia, di dalam kitabnya Muwatta Imam Muhammad. Kitab Muwatta ni banyak, ya. Cuma kita tahunya Muwatta Imam Malik tu susah. Yang diriwayatkan oleh anak murid dia, Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Hak tu je hak maklum, hak tersebarnya. Padahal anak murid dia ramai, ya. Salah satu kitab Muwatta yang juga kumpulan anak murid Imam Malik ialah Imam Muhammad. Imam Muhammad tu anak murid Imam Abu Hanifah dan juga anak murid Imam Malik. Dia juga susun Muwatta Imam Malik, tapi dia susun menggabungkan pendapat dua orang tu guru. Satu Imam Malik, kebanyakannya dia ambil riwayat tu, riwayat Malik, tapi pendapat komentar dia tu dia bagi, dia masuk pendapat Imam Abu Hanifah. Itu orang panggil kitab Muwatta Imam Muhammad.
Kitab Muwatta Imam Muhammad ni pun kita ngaji juga sana, dari segi ada sanad juga siapa kepada Imam Malik tapi melalui Imam Muhammad. Dalam tu dia sebut. Inilah hujah Imam Abu Hanifah salah satu. Sebab apa? Kalau kita kata waktu asar tu masuknya bila bayar sesuatu jadi sama panjang dengan dia, bermakna waktu zuhur tu jadi lebih pendek lagi daripada waktu asar. Sedangkan ayat dalam hadis ni, orang Islam ni masa dia sebentar je buat kerja, tempoh kerja dia sebentar, masa dia pendek, lebih pendek daripada zuhur ke asar tu. Sebab daripada pagi sampai ke tengah hari puak-puak Yahudi, Ahlul Kitab tu Yahudi. Daripada waktu zuhur sampai kepada asar itu tempoh kerja Ahlul Injil, puak-puak Nasara. Kalau kita kata, kalau kita kata waktu asar tu masuk awal, iaitu bila bayar sesuatu jadi sama panjang dengan dia, nescaya dia akan jadi lebih pendek waktu zuhur tu daripada asar, ataupun lebih kurang sama. Sedangkan dia nak ayatnya lepas waktu asar sampai maghrib tu lebih pendek. Nak jadi lebih pendek, baru jadi lebih pendek apabila kita kata waktu asar tu baru masuk apabila bayar sesuatu jadi sekali ganda lebih panjang daripada, baru lebih pendek masa dia. Kalau tidak jadi sama panjang, apa kelebihan? Yang dia mahu kata kita buat kerja lebih lama, tapi boleh satu qiraat je. Dia mahu ni buat kerja masanya lebih pendek, tapi apa boleh dua qiraat. Macam mana dia boleh kata gitu? Kira-kiranya Allah jawab ginilah, kita ada masa dia pun lebih kurang dengan kamu, tapi dia tak jawab gitu. Dia kata itu kurniaanku, siapa-siapa yang aku nak bagi, aku bagi. Itu hak aku. Lepas tu aku ada kurang apa-apa ke hak kamu? Tak ada, dia kata. Hak tu hak sendiri. Jadi dia kata inilah menunjukkan waktu asar itu bermula daripada apabila bayar sesuatu menjadi sekali ganda lebih panjang daripadanya, bukan sebelum itu. Kalau sebelum itu jadi sama panjang, dia kata dia kata gitulah. Jadi Imam Muhammad ni walaupun dia anak murid Imam Malik, tetapi kecenderungannya lebih berat kepada Imam Abu Hanifah. Banyak perkara dia kira Imam Abu Hanifah lebih kuat hujah dia. Sebab tu dia jadi anak murid Imam Abu Hanifah yang setia, yang memperjuangkan fahamannya dan menyebarkan fahaman tu guru dia. Fahaman Imam Malik tu tak tahu mana, cuma dia ambil asas riwayat-riwayat dalam kitab dia tu daripada Imam Malik. Tu yang jadi muwatta'nya. Kalau nak kira, dia bawa hak pendapat tu guru dia hak lama. Hak lama tu Imam Abu Hanifah. Jadi inilah beberapa dalil, 4 dalil yang sebenarnya paling kuat, boleh digunakan oleh orang-orang dalam mazhab Hanafi. Inilah kalau nak tahu hak 4 ni. Tapi paling kuat pun tak terang. Kita sudah ayat dah baru ni. Kalau hak sahih, dia tidak sarih, tidak terang. Kalau hak sarih, yang ni terang, dia tidak sahih. Itu masalah dalil yang dipegang oleh mereka. Kita sudah bincang dah tu. Jadi hak ni kira-kiranya sahih lah tu. Sebab kan ada dalam Bukhari juga, dalam Muwatta' Imam Malik pernah dah hak sani. Dah sebelum-sebelum pada ni pun gitu juga dalam kitab-kitab yang kemah-kemah, kitab-kitab yang sahih. Tetapi ni dalam muka surat 763 ni, cuba kita tengok atas sekali. Namun kesemuanya tidak lebih daripada isyarat nas. Tidak ada satu pun daripadanya berupa ibarat nas. Berbeza dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan waktu asar masuk selepas bayar sesuatu menjadi sama panjang dengannya, kerana dalilnya berupa ibarat nas. Sesuatu yang difaham daripada isyarat nas tidak sama tarafnya dengan sesuatu yang difaham daripada ibarat nas. Tak sama. Itu dari segi hujahnya. Demikianlah kata ulama usul fiqh.
Jadi gitulah. Jadi hak dia tu banyak. Kalau ada pun itu hanya orang panggil isyarat nas, bukan ibarat nas. Ini dua istilah ilmu usul fiqh. Ibarat nas, contoh banyak dalam Quran, banyak guna dalam hadis pun banyak juga. Hak ni kita cerita sebanyak-banyak dalam kitab hari ni isyarat nas saja, tidak lebih daripada itu. Kedudukannya lebih rendah daripada ibarat nas. Jadi ibarat nas ni lagu mana? Hak tegas. Kita nampak Tuhan kata begitu, Nabi kata begitu, ini maksud asal dia. Tegas. Tidak ada maksud tersirat. Kena fikir balik sebalik tu. Tak payah. Tegas-tegas, jelas. Misalnya kita kata dalam Quran ada sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Misal, tanyalah orang yang reti kalau kamu tak reti. Maknanya Allah SWT mewajibkan kita bertanya, belajar kalau kita tidak tahu, tanya kalau kita tidak reti, jangan buat ikut serah. Itu satu kewajipan. Kewajipan tu berdasarkan ibarat nas. Tuhan sendiri suruh tanya, fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang reti kalau kamu tak reti. Tu tegas tu, Tuhan suruh secara langsung. Tapi berdasarkan isyarat nas. Hasan ni di sebalik tu, hak ni hak zahir, hak tegas. Apa ni maksud di sebaliknya? Apa dia kita boleh faham? Adakah setakat hak zahir itu saja? Tidak. Ini orang yang reti, orang yang pandai, orang yang alim ni dia jadi sendiri kau. Tiba-tiba malam ni tidur, esok jadi alim. Nah, orang senang kalau lagu tu. Nah, gapo-gapo ilmu apa dah, tak payah pergi kursus, tak payah pergi ngaji 3-4 tahun, 4-5 tahun, tak payah. Nah, tidur malam ni, esok bangun boleh habis ilmu tu. Nah, adakah begitu berlaku dalam dunia? Tak ada. Kalau tidak, tutup habis universiti. Nah, tutup habis sekolah. Nah, nak agar dia susah-susah. Bermakna isyarat nas. Hak sebalik tu, yang tersirat tu, Tuhan nak juga kita menyediakan orang-orang yang alim ni, orang-orang yang reti. Kita kena melahirkan orang-orang lagu ni. Itu juga wajib. Sebab kalau tidak, kita nak tanya siapa? Tanya hak tak ada. Biar kat ada dulu, hak alim tu baru boleh tanya. Nah, hak pandai tu, kalau dia tak ada, nak tanya ke apa? Nak tanya siapa dia? Jadi dia ada tu lagu mana? Dia tidak ada dengan sendiri. Kita kena sediakan jalan-jalan. Hak tu yang kita buat sekolah, kita buat universiti, kita ada kursus itu, kursus ni kan. Sebab apa? Nak suruh ada orang tu, barulah boleh kita rujuk ke dia. Kalau tak ada, nak rujuk lah ke mana? Hak tu pun wajib juga atas kita, orang Islam ni terutamanya. Orang kafir pun buat juga, walaupun dia tak ikut perintah Allah, dia tahu hakikatnya itu proses dia. Jadi maknanya itu isyarat nas, tapi tidak tegas. Kita kena faham hak sebalik dia, bukan tegas hak zahir. Makna pertama dia tidak gitu. Itu contoh dalam Quran. Banyak lagi dalam Quran. Misalnya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dalam ayat yang lain dia kata wa fisaluhu fi amain. Banyak lagi ayat lain. Jadi wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Tempoh mengandung dan memisahkan anak daripada penyusuan ialah 30 bulan. 30 bulan. Lepas tu dalam ayat yang lain dia kata tempoh memisahkan anak daripada menyusu ialah 2 tahun. Apa makna? Menyusu yang sempurna, dalam ayat yang lain dia sebut wal walidat yurdi'na auladahun haulain kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Siapa-siapa nak menyempurnakan penyusuan, dia kena 2 tahun cukup lah. 2 tahun juga sebut dalam ayat tadi, 2 tahun juga. Jadi kalau 2 tahun menyusu, bermakna hak selebihnya ialah hak Tuhan kata mengandung tu. 2 tahun 24 kan? Maknanya 6 bulan lagi ialah mengandung. Daripada situlah ulama faham sekurang-kurang tempoh mengandung ialah 6 bulan. Berdasarkan isyarat nas, bukan ibarat nas. Ibarat nas nak zahir itu tempoh mengandung dan melepaskan anak daripada menyusu 30 bulan. Tu zahirnya kita faham. Tapi gapo dia makna di sebalik.
Di sebalik tu sekurang-kurang tempoh mengandung ialah 6 bulan. Bermakna kalau seseorang itu menikah sebelum 6 bulan boleh anak. Bukan tu. Bukan tu. Hak lain tu. Nampak? Boleh faham selalu bila Tuhan sebut dia. Faham tu berdasarkan gapo? Isyarat nas orang panggil. Bukan ibarat nas. Tuhan tak sebut, tak ada sebut dalam Quran sekurang-kurang mengandung tu 6 bulan, tak ada. Tapi kenapa ulama semua faham gitu? Daripada ayat tu berdasarkan isyarat nasnya. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Banyak lagi lah yang lain-lain. Misalnya kalau seseorang tu di bulan puasa kan bersetubuh, banyak orang muskil, muskil. Mana baru ni ada muskil soalan tu. Mana kalau dia sedar tu selepas bersetubuh, lepas tu dia sedar tu masuk dah waktu subuh, sah ke tidak puasa dia? Sah ke tidak puasa dia? Mana dia tak ada mandi junub ke apalah, tak ada bersuci. Ulama-ulama semua kata sah. Tak ada kesan. Dia tak mandi lagi pun tak ada kesan untuk puasa tu. Puasa tu sah. Sebab apa? Sebab ayat dia. Fala anabashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, dan seterusnya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Daripada situ lagi start ayat tu. Dihalalkan kepada kamu bersetubuh dengan isteri kamu pada waktu malam. Sekarang ni waktu malam tu kamu tuntutlah, carilah rezeki Allah yang ni berupa anak-anak tu lah. Sampai ke mana? Sopa dengan makan minum juga sampai ke subuh, Tuhan kata. Dan kalau sampai ke subuh, saat akhir nak sampai subuh tu dah, mana nak dah mandi? Kalau mandi lalu betul-betul dah masuk subuh dah. Tuhan mengharuskan sampai ke fajar, sampai ke masuk subuh. Dan kalau sampai ke masuk subuh baru berhenti, mesti tak dah nak mandi. Tu dalam di luar waktu, masuk waktu subuh dalam mandi. Menunjukkan secara tidak langsung, secara tersirat, dia mengatakan, Allah SWT mengatakan bahawa tak apa, sah puasa tu, tidak memberi kesan dalam keadaan berjunub orang tu masuk dalam waktu puasa. Tidak memberi kesan. Itu benda, itu semua isyarat nas. Banyaklah lain-lain. Jadi hadis-hadis ni semua ni isyarat nas. Tidak terang dia ayat waktu asar termasuk, bila bayar dia jadi dua sekali ganda daripada, tak ada. Cumanya perbandingan di antara ahli kitab dengan ahli Quran. Ahli kitab yang keduanya ahli Injil, antara zuhur dengan asar itu waktu hijrah dia. Orang Islam pula ahli Quran antara asar dengan jatuh tari. Itu. Jadi dia fikir kalau kita kata sama panjang bayar, dia jadi lebih pendek hak zuhur lah daripada asar. Dia faham gitu berdasarkan isyarat nas, bukan ibarat nas. Ibarat nas tak terang, tak sebut lagu tu. Itu dia bezanya. Penggunaan istilah tu dah banyak lagi. Dalalatun nas, iqtida'un nas, banyak lagi. Waktu kena ngaji suku dah pula. Kena ngaji suku pula. Lepas tu pegangan demon ni, dia bukan hadis-hadis saja, tapi juga asar-asar sahabat. Jadi banyak perkara kan kita dalam Islam ni, kalau kita perhati hadis Nabi tak tegas, tapi apa yang orang amal juga, sebab sahabat ada amal. Sahabat ada amal gini, ada amal gini. Kalau kita tengok pada hadis Nabi, tak ada hak sahih, tetapi hak amalan sahabat tu sahih. Dia jadi pegangan juga. Dia jadi pegangan juga. Bukan pegangan Hanafi saja, Syafi'i pun begitu juga, Ahmad pun begitu juga, Malik pun begitu juga. Semua serupa ya. Dari segi boleh jadi hujah, boleh jadi dalil. Amalan-amalan sahabat itu orang panggil asar. Itu makna yang tepat dia. Kalau hadis ni hak Nabi, hak ni asar. Dia ada juga dalil ni. Antaranya ialah 3 riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Syaibah ini. Satu, kita ambil maksud dia lah, sesungguhnya Ali selalu melewatkan sembahyang asar sehingga sinar matahari naik ke atas dinding-dinding. Sinar matahari naik ke atas dinding-dinding. Maknanya dia sembahyang lewat lah. Ini kalau sebelah barat, kita kata sebelah barat ni, Ali ni barat.
Jadi bila dia rendah sangat tu kan, kalau dia tinggi, tak naik lagi ke dinding. Dinding ni tak naik lagi ke atas dinding ni. Dinding alik barat ni baru dia naik atas dinding. Dia alik timur, kalau dia rendah sangat, mana lewat sembahyang. Yang kedua, bermaksud Abdullah bin Mas'ud selalu melewatkan sembahyang asar. Melewatkan sembahyang asar bukanlah siapa dekat waktu maghrib, tapi maksud dia ayatnya bila masuk, bila bayar sesuatu tu jadi sekali ganda lebih panjang daripada itu, maksudnya. Yang ketiga, Sawar bin Syabib meriwayatkan bahawa Abu Hurairah selalu melewatkan sembahyang asar sehingga saya berkata, matahari telah betul-betul kuning. Dia semuanya lewat. Jadi ketiga-tiga asar ini sahih. Tetapi masih tidak jelas sama ada para sahabat itu melewatkan sembahyang asar kerana menganggap memang lebih afdal bersembahyang asar lewat, atau mereka percaya waktu asar baru masuk setelah bayang sesuatu menjadi sekali ganda lebih panjang daripadanya, atau mereka melewatkan sembahyang asar itu kerana sebab-sebab lain. Tak jelas. Cuma dia lewat sembahyang asar. Lewat sembahyang asar ni, kita hak kata waktu asar masuk bila bayar sesuatu jadi sama panjang, buat semua lewat. Tidak kerana kita menganggap baru masuk lewat, dah. Sebab-sebab lain banyak lagi kan. Di sini mana ada sebut dia sembahyang tu sebab dia menganggap sebelum tu tak masuk lagi waktu asar. Mana ada. Cuma ayat lewat sembahyang. Lewat sembahyang ni balik lewat kedai pun boleh jadi lewat juga. Jadi tak jelas di situ tentang waktu tu. Nak menentukan permulaan waktu tak boleh dengan hak setara ni, tak boleh. Walaupun terang, walaupun sahih. Jadi orang yang cerita ni selalu ni setara pada selalu. Kalau dia sepanjang hayat dah kau, tidak gitu. Kalau kata selalu boleh jadi ketika orang itu bersama dia berdasarkan hak dia tengok ketika bersama dia. Dia kata selalulah, beberapa hari misalnya selalu. Tapi tidak jelas lagi sepanjang hayat. Padahal kalau kata lewat tu setara mana? Takkanlah dalam keadaan sahabat-sahabat ni, dalam keadaan ada hadis-hadis yang menggalakkan sembahyang awal tu, saja-saja dia nak berlewat, nak ambil hak kurang. Takkanlah gitu. Mesti ada sebab tu. Kita kata gitu. Habislah situ. Antara alasan jumhur ulama dalam masalah ni, baik alasan hak alik ramai-ramai ni, hak lebih ramai lah, majoriti lah, iaitu waktu asar masuk bila bayang sesuatu jadi sama panjang dengannya lebih sikit. Dia ambil mana hadis, terai hadis dia. Dia tidak macam kena fikir berdasarkan isyarat, tidak, terai. Sebab itulah pendapat itu lebih kemah kita kata, dari segi hujah. Antara dalilnya, cuba tengok. Cuba tengok bawah tu. Yang saya garis bawah tu. Saya garis bawah tu. Kalau hak bahasa Arabnya dia kata thumma salla al-'asr hina kana kullu shay'in mithla dhillihi. Kalau hak Melayu tu garis juga tu bawah tu. Seperti kemudian bersembahyang asar ketika sesuatu menjadi sama panjang dengan bayarnya. Ini hari yang mula tu menentukan permulaan waktu sembahyang. Ini cerita Jibril mari sembahyang dengan Nabi nak ayat waktu tu, waktu sembahyang. Lepas pada Nabi SAW terima sembahyang 5 waktu pada malam Mi'raj tu, esokkan Jibril mari. Jadi hari yang pertama jadi sembahyang asar waktu ni. Kalau kita kata tak masuk lagi waktu asar kecuali selepas bayar sesuatu, jadi sekali ganda lebih panjang, jadi lagu mana Nabi sembahyang? Atau kalau salah Jibril ajar Nabi sembahyang ni, dia sembahyang ni mestilah masuk dah waktu asar. Terai ke tu? Terai kan? Kalau kita kata tak masuk lagi, bermakna Nabi sembahyang asar belum masuk waktu. Adakah Nabi SAW ajar lagu tu? Kalau sembahyang sebelum masuk waktu ni, Tuhan tak terima. Bukan sesaja gitu, tak, Tuhan tak terima.
Itu syarat dia. Jadi Nabi ajar tak kemah, tak betul molek ajar tu, tak terat. Tak boleh lagu tu. Mesti dia ajar tu terat. Hari yang kedua, ketika bayar sesuatu jadi sekali ganda lebih panjang daripadanya. Dia nak cerita itu masa sembahyang, bukan akhir. Dalam masa tu siapa kepada sekali ganda panjang, itu masih lagi waktu yang terpilih. Tidak waktu makruh, tidak waktu haram, boleh lagi. Dia nak cerita. Sebab waktu asar, siapa jatuh tadi baru habis waktu asar, semua orang tahu waktu. Jadi dia buat hari yang kedua nak royak waktu yang terpilih. Hari yang pertama nak royak permulaan waktu. Jelas kan? Itu sebab tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Dan anak-anak murid Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Muhammad sendiri, dia bagi hujah untuk guru dia saat ni. Dia sendiri tak ikut. Dia sendiri dia tidak berpendapat gitu. Semua anak murid dia tak ikut tok guru, cuma melera tok guru, kan? Jadi orang kata nak bui dalil lah. Bukan orang kata warna dah. Tok guru demo gitu. Tak ada hujah. Ini hujah dia. Dia tulis ayat. Ini hujah dia. Lepas dia sendiri pakar kan? Dia pun kata semua ramai-ramai juga anak-anak murid dia lain. Bahkan kita daripada awal lagi sudah bicara, Imam Abu Hanifah ada 4 pendapat dalam masalah ni. Hak kata semua saat itu salah satu, tapi hak itulah hak masyhurnya di kalangan bapak dia. Hak tu masyhur. Sebab tu dia jadi bicara tu. Lepas tu nombor 2, asar Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Dia tulis surat kepada pegawai-pegawai dia. Kita baca terjemahan dia dan tengok bergaris di bawah dia tu. Malik meriwayatkan daripada Nafi' Maula Abdullah bin Umar bahawa Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada para pegawainya, sesungguhnya tugas kamu yang terpenting di sisiku ialah sembahyang. Itu pesanan Sayyidina Umar kepada pegawai-pegawai dia. Sesiapa yang menunaikannya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya, berarti dia telah menjaga agamanya. Begitulah sekali semaya ni. Dan sesiapa yang menyia-nyiakannya, dia akan lebih cuai terhadap perkara-perkara selainnya. Kalau hak ni tak boleh jaga, lain kau tak boleh jaga. Kena faham situlah, kena faham situ. Seterusnya beliau menulis bahawa bersembahyanglah kamu zuhur ketika bayang sesuatu sepanjang sehasta setelah tergelincir matahari, sehingga kepada bayang seseorang menjadi sama panjang dengannya. Dan asar ketika matahari masih tinggi, putih dan cerah bersih, sekira-kira orang yang menaiki unta. Jadi sekira-kira selepas mengerjakan sembahyang asar itu, orang yang menaiki unta masih boleh pergi sejauh perjalanan 2 atau 3 farsah. Lepas pada sembahyang asar tu boleh pergi sejauh tu lagi. Boleh pergi sejauh tu lagi. 1 farsah sama dengan 8 kilometer. Sebelum matahari terbenam dan maghrib bila matahari terbenam, isyak dan seterusnya. Tak apalah, baca sendirilah. Waktu riwayat Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Asar ini diriwayatkan juga oleh Baihaqi dan Abdul Razak. Perhatikan terutamanya bahagian yang bergaris di bawahnya di dalam asar di atas. Perjalanan sejauh 3 farsah atau 24 kilometer dengan unta hanya dapat direntasi kalau orang tu semaya di awal waktu dia. Kalau seseorang tu semaya di awal waktu dia. Kalau selepas bayar sesuatu jadi sekali ganda lebih panjang, tak ada. Ni sejauh ni perjalanan ni. Jadi menunjukkan Sayyidina Umar pun setuju sembahyang asar tu dibuat pada awal waktunya, iaitu apabila bayang sesuatu jadi sama panjang dengannya. Kalau tidak, tak boleh sapa. Naik kereta pun nak boleh ke sapa 24 km tu dah kuning dulu tarik. 24 km Kota Baru ke mana? Kita kata Pasir Putih, Pasir Mah. Kalau naik kereta derah ke sepuluh unta kan. Ni dia kira unta.
Jadi kira-kiranya situlah, kira-kiranya tak boleh lah. Semestinya semaya di awal waktu baru boleh dalam masa tu. 24 km kalau naik unta. Ni dia kira unta ni. Pasal zaman itu tak ada kereta motor tu dah. Tak apalah, di tengah tu jelas sekali daripada keterangan di atas dalil-dalil yang dikemukakan bagi pihak Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya tidak dapat menandingi dalil-dalil yang dipegang jumhur ulama berupa hadis-hadis sahih dan sharih yang terang maknanya. Tak apalah, kita ambil pendapat orang Hanafi ni, dia yalah ada cara dia sendiri kan. Itu Syekhul Islam pertama Pakistan, guru kepada guru penulis Maulana Syabbir Ahmad Uthmani, cuba mengambil jalan tengah apabila beliau berkata, dia kata gini. Jadi terpelihara juga hak dia, terjaga juga hak dia. Apa dia bermaksud sebagai langkah bercermat, janganlah seseorang itu melewatkan sembahyang zuhur sehingga bayang sesuatu menjadi sama panjang dengannya. Sebab benda tu khilaf tu. Kalau jadi sama panjang dengannya, makna di akhir waktu benar adalah. Kalau mengikut kebanyakan ni. Dan janganlah juga dia bersembahyang asar sebelum bayang sesuatu menjadi sekali ganda lebih panjang daripadanya. Siapa maksud? Nah, situ kan. Supaya dengan itu dia tidak bersembahyang pada waktu kedua-dua sembahyang tersebut. Dengan itu dia bersembahyang pada waktu kedua-dua sembahyang tersebut yang diijma'kan. Memang ijma' lah. Memang ijma' ulama. Kan dulu kita sudah bicara ada waktu mustarak lah di antara waktu asar dengan zuhur tu. Ada waktu mustarak, waktu yang dikongsi bersama. Ada juga orang panggil waktu muhmal. Kita bicara dah lepas tu masalah kalau orang yang kata waktu asar tu masuk bila bayar sesuatu sama panjang dengannya, bila kita semaya dekat tu maknanya hujung benar tu, tak boleh lah. Janganlah semaya zuhur tu sampai masa tu, kata dia. Semaya awal lah, awal lagi, jangan sampai masa tu. Tapi kalau semaya asar biar lewat lah sikit. Sebab ada hak kata tak masuk lagi kalau tidak bayar sesuatu tu jadi sekali ganda lebih panjang, tak masuk lagi. Jadi kalau kita semaya sebelum pada tu, maknanya kita tak melengah lah khilaf. Masih ada syubhah lagi. Syubhah khilaf orang panggil. Syubhah ni banyak, syubhah ni. Jadi bagi dia lah. Kita tak setuju tak apa dah. Bagi dia. Kira-kiranya syubhah. Kan dalam hadis Nabi SAW selalu pesankan suruh kita elok dijaga daripada syubhah. Syubhah banyak, syubhah. Antaranya syubhah khilaf. Siapa dia kata tak sah, tak masuk lagi waktu, nak sah lagi mana? Jadi hak semolek-moleknya kita melera. Maya lewat sikit. Itu pandangan dia. Pandangan dia. Penulis berpendapat memanglah kebiasaan Nabi SAW bersembahyang asar di awal waktunya. Kira-kira bayang sesuatu pada ketika itu sama panjang dengannya. Gini patutnya kita faham gini nak. Hak Nabi buat itu yang paling molek lah, paling afdal, paling ideal kita kata. Tapi tidakkah dalam hadis ni banyak kita tengok di sini saya tulis 515 dan beberapa hadis ni. Kalau kita duduk bincang, tidakkah kita tengok sahabat yang sembahyang dengan Nabi di awal waktu tu, bila dia sudah tu dia pergi ke awali. Awali tu ada yang sejauh 3 batu, ada 5 batu, ada 6 batu, ada sampai 8 batu. Dia pergi sana, demo sana baru sembahyang asar. Baru sembahyang asar. Dia sembahyang di awal waktu dengan Nabi. Dia balik gitu, demo baru sembahyang asar. Pok-pok sana. Nabi SAW tahu. Dia tegur ke? Tak tegur. Bila tak tegur, ini bermakna pengesahan, takrir daripada Nabi SAW. Takrir itu orang panggil sunnah juga, bahawa tak apa semaya lewat sikit. Dia tidak wajibkan. Dia tidak kata semua biar awal waktu berlaku. Apa dia semaya lewat. Dia tak kata tidak lewat lagi orang panggil. Kira-kiranya itu tepat untuk pegangan mazhab Hanafi itu. Lewat kelewat pun, iaitu tidaklah sampai kuning matahari. Tetapi bila bayang sesuatu jadi sekali ganda lebih panjang daripada dia. Amalan Nabi bayang sesuatu sama panjang.
Amalan sahabat di Al-Awali, kawasan pinggiran Madinah tu, ada yang 5 batu, ada yang 8 batu, ada dia sembahyang lewat sini. Dan Nabi SAW tak kata apa. Tak pernah kita jumpa Nabi tegur. Menunjukkan Nabi SAW ni jenis orang terbuka. Dia faham masalah orang. Dia bergantung kepada keadaan kita juga. Hak dia naknya khusyuk, hak Tuhan nak. Kalau tidak selesai masalah kita kerja, dia buat Al-Awali ni, sahabat-sahabat duduk sana kebanyakannya pekebun, petani. Jadi dia nak kerja banyak perkara, nak siap dulu. Nak siap dulu, baru dia buat. Lepas tu sembahyang. Tapi tidaklah lewat sangat. Tidaklah lewat sangat. Walau bagaimanapun, ini menunjukkan Nabi SAW sembahyang asar awal. Sebab apa? Lepas balik tu, dia pun tu baru sembahyang. Umumnya begitu. Jadi maknanya kedua-dua cara itu diterima oleh Nabi SAW. Tapi hak Nabi sendiri buat kebanyakannya di awal waktu. Sahabat Al-Awali ada buat, sebab dia orang ada masalah, ada kerja, nak selesai kerja dia, lewat sikit. Jadi kita kalau ada kerja, ada masalah, tak apalah lewat sikit pun. Itu sebaik-baiknya kita faham gitu. Sebab ini takrir daripada Nabi. Bila takrir daripada Nabi, takrir daripada Nabi ini sunnah juga. Walaupun dia tidak buat, sunnah juga. Itu pengesahan, pengakuan daripada dia. Tak apa juga kalau kita ada masalah, tak perlulah kita jadi susah hati. Kena ingat sahabat dulu, satu kumpulan sahabat ada buat, dan Nabi tak kata tak apa. Yang pentingnya kita selesaikan kerja kita dulu. Kerja kita dulu. Takut-takut jadi kita misalnya kita kata kita kerja pejabat. Jabat tutup ke berapa? Pukul 5. Kita kata orang ni berjujuk duk tunggu kita ni dah. Dan muka kita duduk di kaunter tu. Kita duduk di kaunter. Jadi pukul 5 tu lewat benar dah asal. Tak lagi. Alangkah baiknya kalau kita selesaikan masalah orang ni, jangan kita ambil tak tutup dah. Kita pergi nak jaga sembahyang awal waktu. Dan siapa dia suruh kerja situ? Berapa dah orang duduk panjang, duduk merepek kita dah, duduk kata macam-macam, tak ada pasal. Dengan kita nak sembahyang, tak boleh, tapi orang ngumpat kita, boleh dosa ke dia, kadang kita lah. Tak kena tu. Bagi saya dalam keadaan lagu ni ikut sahabat. Ikut sahabat. Itu satu contoh yang jelas. Kalau learn ni, tak boleh lah kita dah masuk asal pukul berapa kita kata? Pukul 4.30. Katakanlah 4.30 dah. Kita kak tutup lah dah. Kita gotu tu dah. Tutup situ. Kita pun pergi semua. Tak cara ikut orang lagu mana. Tak boleh. Tak boleh. Tengok keadaan kita tu siapa. Orang saat-saat akhir dah. Lepas tu sedang mulai kita sudah semaya pukul 5. Kita pakai tak begitu. Dah. Orang hak jujuk tadi saja. Oh nyaya lah betul, tak boleh. Kalau kita nak kerja tempat lagu tu, kena fikirlah. Dan kita berasa bersalah, berasa kurang, jangan fikir gitu. Sebab sahabat ada buat, Nabi tak tegur. Duduk situ baru senang. Kalau tidak, kita duduk mikir tak aku dekat sepanjang hayat, boleh kata kadang start kerja tempat sampai ke pecik dah. Lepas tu nak tampung lagu mana lah kekurangan tu. Dah kita memenuhi hajat orang tu pun kewajikan besar juga tu. Kewajikan besar. Jangan kira semaya di awal waktu saja. Jangan tengok waktu saja, tengok benda lain kata. Tu.
Lepas tu habislah situ. Barulah kita nak masuk dalam hadis. Barulah nak masuk dalam hadis. Tak masuk hadis lagi rupanya. Jadi hadis 511 511. Terjemahannya, Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang asar ketika matahari belum lagi keluar dari bahagian dalam rumahnya yang tidak berbumbung. Kata Abu Usamah daripada Hisham, yang di dalam riwayatnya daripada Hisham, dari laman bahagian dalam rumahnya yang tidak berbumbung. Payah juga sebenarnya hadis ni. Kadang-kadang kalau nak faham gitu kan, berdasarkan terjemah saja 4-5 kali keruk tak jumpa lagi dah. 4-5 kali keruk dah, apalah dia nak royak ni, apa dia nak royak ni. Memanglah gitu. Tak apalah. Jadi yang pertama ada nota tu, kita kira ada nota lah, senang. Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang asar ketika matahari, yakni sinar matahari belum lagi keluar dari bahagian, yakni permukaan bahagian dalam rumahnya. Rumahnya tu yang tidak berbumbung. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar. Jadi ini Imam Bukhari buat mari semua ni untuk menunjukkan bahawa Nabi bersembahyang asar ni di awal waktunya, awal sangat. Sebab apa, pada ketika tu bayar matahari, cahaya matahari ni, sinar matahari masih duduk ada lagi dalam rumah dia, tidak hilang lagi daripada halaman bahagian dalam rumah dia. Bukan halaman alik luar, alik dalam. Kita kata kalau mengikut zahir apa dia? Kalau kita tak bubuh tu dalam kurungan tu lah, sinar itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang asar ketika matahari belum lagi keluar. Jadi matahari duduk dalam rumah dia ke? Matahari tu duduk dalam rumah dia ke? Tidak. Sebab tu kita kena bubuh dalam kurungan tu sinar matahari. Jadi benda-benda lagu ni, nak faham benda lagu ni pun dia seperti tadi lah. Ini orang panggil berdasarkan iqtida'un nas. Iqtida'un nas lagu ni. Bukan ibaratun nas, bukan isyaratun nas. Tadi berdasarkan iqtida'un nas. Kalau tak bubuh ni tidak betul jadi. Tak faham maksud dia. Supaya kita kata dalam Quran ada sebut, selalu guna gini dia ada jenis buah-buahan ni, tu bahasa Arab payah sikit. Dia jenis buah-buahan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya. Tuhan nak cerita siapa dia yang haram kita menikah. Kalau orang lelaki, orang perempuan pun gitulah juga sebaliknya. Diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu. Haram yang mana? Haram ke apa? Sebab kalau kita tengok dalam ayat lagi, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan seterusnya. Diharamkan kepada kamu, supaya lagu tu juga ayat. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi dan sebagainya. Diharamkan kamu. Kalau situ makan, diharamkan makan bangkai, darah, daging babi. Lepas tu diharamkan ibu ni makan kau. Haram makan? Ada kan? Haram nikah. Haram nikah, bukan haram makan, bukan haram setuh. Dah. Buat apa? Haram setuh dengan mak kita pun dah. Dengan anak kita buat apa? Tengok. Dia mesti kena ada benda-benda gini. Buat dia panggil hadar. Sama juga sini, sinar matahari. Bukan matahari saja. Kalau kata matahari saja jadi bulatan matahari itu kena ada dalam rumah dia lah. Duduk dalam rumah dia. Mana lagu tu? Tak ada. Dia kena kata sinar matahari. Ini orang panggil dalam ilmu balaghah orang panggil majaz. Majazul hadf. Majaz buah.
Di mana dibuang sesuatu yang sepatutnya ada sebelum atau selepas sesuatu perkataan. Seperti perkataan sinar sebelum perkataan matahari di sini. Ada hak tu, hak dibuat. Antara contoh lain yang sering dibentangkan di dalam kitab-kitab ilmu balaghah ialah syair Ibnul Amid berikut. Ni kalau orang ngaji balaghah ni jumpa ni. Dia jumpa ni. Contoh dia buat ni sama contoh. Tak serus ni. Nah. Dia kata apa? Qamat tudhalliluni minasyamsi. Nafsun a'azzu alayya min nafsi. Qamat tudhalliluni wa min ajabin. Syamsun tudhalliluni minasyamsi. Itu syairnya. Bermaksud berdiri menaungiku daripada matahari. Yang ni daripada tengok kita buat dalam kurungan sinar matahari. Bukan daripada matahari tu, daripada matahari. Sinar matahari. Orang yang cintaku kepadanya melebihi cintaku kepada diri sendiri. Dia berdiri menaungiku. Oh, sungguh aneh. Matahari menaungiku daripada matahari. Matahari menaungiku daripada matahari, yani daripada sinar matahari. Jadi matahari yang pertama tu dia bahasa pinjaman. Mana orang yang comel kilap sinar-sinar muka dia. Begitu. Dia duduk depan aku, jadi aku tak kena panas matahari. Tu nak cerita dia guna matahari, dia sebut matahari. Tapi maksud matahari yang kedua sinar matahari, bukan matahari sungguh. Bukan matahari duduk dekat supaya orang nak pukul kita, orang lain mari duduk tengah gitu, bukan gitu. Jadi ini contoh penggunaan dalam bahasa Arab. Jadi di sini pun begitu juga. Bila kata matahari masih lagi belum keluar, bukan maksud matahari itu semati, tetapi sinar dia dengan makna sinar matahari. Belum lagi keluar dari permukaan bahagian dalam rumahnya yang tidak berbumbung. Allah, payahnya nak terjemuh tu. Sebab apa? Hak Arab dia pendek je, cuba timur. Tapi kalau kita tak bumbung panjang lagu ni, tak kena. Dalam keadaan matahari belum lagi keluar min hujratiha, dalam bahasa biasa dari biliknya. Tu ya, betul ke bilik? Tak betul kalau makan bilik. Memang dalam bahasa Arab biasanya kalau kita buka kamu, hujrah makna bilik, sini makna gap. Jangan mana-mana tengok kamu bahasa biasa ni, nak pasal hak hadis. Tak boleh. Dia ada kamu suku pula, kamu hadis. Kamu hadis, kamu Quran, suku pula. Sebab kalau kita kata bahasa Inggeris kan, kamu sains, suku. Kamu kimia, suku pula ada. Tak ada kita nak pakai kamu biasa, kamu umum tu. Tak ada. Tebal pakai tu juga lari. Jadi lagu lain lagi. Sebab tu nak buat siapa maksud jadi panjang. Maksud dia apa ya kita kata gitu, ada alasan. Nak boleh faham maksud tu sakai kalah kena baca. Sakai kalah demo nanti terima mudah kenapa tapi orang hak masa siapa lah dah, kalau dia buat kerja dia tahu. Salah kita, dia tidak sebut. Kalau syair tadi saya salah lah pasal makna sikit sebanyak, tak apa, tak dosa. Tapi kalau hadis dosa, Al-Quran dosa, kena bertanggungjawab benar gitu. Tak boleh sembarangan suka-suka hati mudah-mudah, tak boleh. Main dengan dosa ni, cakap dosa. Kita nak pahala boleh dosa. Cuba tengok. Belum lagi keluar dari bahagian dalam rumahnya yang tidak berbumbung. Itu maksud hujrah. Hujrah tu bahagian dalam rumah yang tidak berbumbung. Itu maksud hujrah tu saja. Bukan hujrah makna bilik. Kalau pakai makna bilik lari, tak betul selalu. Tak betul selalu. Tengoklah, mungkin ada terjemah-terjemah lain, saya pun tak ada tengok. Kalau dalam bahasa Melayu tu kalau ada, dia terjemah bilik, dia tak baca tu. Dia pakai ambil makna umum gitu. Dia kena baca syarah-syarah hadis tu dulu.
Tengok kamu hadis tu dulu, baru boleh. Kalau tidak, nyaya kau orang. Nanya kau orang. Dia kadang-kadang orang ramai ni, orang tak erti ni, dia ambil berdasarkan terjemahan dia kemah-kemih dia pegang. Padahal dia tidak tahu orang terjemah tu salah. Dia nak letak atas tu mana boleh. Sebab tu tak boleh, dia kena ngaji juru benar. Ngaji juru benar. Lepas tu dia kata rumahnya. Apa dia tidak kata rumahku? Dalam riwayat ini ada sebut rumahku. Di sini apa nyo? Kan Aisyah dia royak ni. Dia cerita rumah dia, rumahku lah. Apa nyo? Tu semua tu ada makna belaka. Ada makna belaka. Cuba tengok. Nota 943, rumahnya. Demikianlah tersebut di dalam riwayat 511. Tengok sini dah, dalam nota ni dah. Dan 512. Maksud sebenarnya ialah rumahku, seperti yang tersebut di dalam riwayat 513 nanti. Ada rumahku. Sebabnya ialah orang yang bercerita adalah orang yang sama, iaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dilihat dari sudut ilmu nahwu, penggunaan itu semacam salah. Nampak macam salah. Kenapa beliau tidak berkata rumahku saja, seperti yang tersebut di dalam riwayat 513? Apa dia tak kata gitu? Kau ni salah, mana-mana orang baiki. Sebenarnya dia kata rumahku. Kita nak kata gaduh. Jangan gaduh kata salah. Jangan gaduh kata salah. Kena timbang molek dulu nak kata tu. Sebab dia boleh cerita, dia tidak sekali kata benda ni. Dia royak ramai orang. Sekali dia royak kau orang ni, dia guna gini. Sekali dia royak kau orang ni, dia guna gini. Jadi boleh jadi betul belaka. Cuma kita nak tengok, boleh jadi orang kata, kalau orang kata salah tu berdasarkan salah dari segi kaedah. Nak tahu betul ke dulu salah tu? Biar betul dulu, biar tentu dulu salah. Gitu. Hafiz Ibnu Hajar berkata, di situ ada semacam iltifat, kata dia. Hafiz Al-Aini tidak bersetuju dengan pandangan Hafiz Ibnu Hajar. Kata beliau, itu bukan iltifat, tetapi tajrid namanya, kata dia. Itu tajrid orang panggil. Aisyah seolah-olahnya menggambarkan salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaitkan sebuah rumah dengannya. Lalu menceritakan Nabi SAW selalu bersembahyang asar ketika sinar matahari belum lagi keluar dari permukaan bahagian dalam rumahnya yang tidak berbumbung. Iltifat dan tajrid adalah dua istilah ilmu balaghah. Penggunaan perkataan rumahnya di dalam ayat di atas mungkin dianggap salah menurut kaedah ilmu nahwu, tetapi ia tidak salah menurut kaedah ilmu balaghah. Ini benda ni dia kena orang ngaji juga. Tapi kadang-kadang orang ngaji pun balaghah pun dia tak jumpa, tak aja jumpa. Tajrid tu gapo pula dah. Sekat iltifat tu boleh kira lagi dah. Tajrid tu gapo pula. Sebab itulah kitab-kitab balaghah ni kan, ngaji-ngaji ni kan, dia tukar semua. Ya ada serah tu kurang tu dah. Sebab itu al-balaghatul wadhihah tu jauh habis dah. Pakai duk ngaji waktu pada waktu tak ada, banyak lagi kurang tu dalam tu. Banyak benar lagi kurang tu. Tapi dia ada, sebab dia ada keistimewaan dia sendiri. Ada kelebihan dia sendiri. Memang ada kelebihan pun. Tapi kalau nak kira dari segi kaedah tak banyak dalam tu, tak banyak. Jadi ini orang panggil, Hafiz Ibnu Hajar kata iltifat. Hafiz Aini kata tidak iltifat, itu tajrid orang panggil. Jadi saya pun tidak nak panjang mana, sebab kalau panjang jadi jembung kadang-kadang. Tapi biasa Allah SWT guna dalam Quran, dalam hadis pun banyak kita jumpa lagu ni. Kita jangan keliru. Jangan keliru. Dia gini, dalam bahasa kita pun kita selalu guna ambil orang mudah sudahlah ambil orang mudah kan. Misalnya kita kata, biasalah orang suami isteri kecek lagu ni, hak kita biasa dengar,
orang suami isteri. Bini kata ke tok lelaki dia, atau tok lelaki dia kata ke bini dia, "Ah, dia agak lagu tu sokmo." Apa dia kata? Awak kan duduk depan, apa dia kata dia? Itulah iltifat orang panggil. Hak sepatutnya dia kata awak, dia kata dia. Tapi di sebalik kata dia tu ada kesenian bahasa. Ada benda yang halus. Yang orang biasa baru ngaji tak faham benda tu. Dia tak akan guna lagu tu. Dia tak akan guna lagu tu. Apa dia? Awak lah kata tu terang lagu tu kan. Apa tak guna? Kalau kata awak kasar atas muka, ni wak lolak macam dia tak ada. Dia ni raib. Benda tak ada dia. Benda. Jadi kalau kita kata kau orang tak ada, tak apa serah, kita anggap dia tu macam tak ada depan. Sebab tu yang kita guna dia tu. Jadi halus, lebih halus. Kalau kita kata awak kasar jadi atas muka, kita kata dia seseorang orang yang ada depan tu tak ada. Sedaplah nak kata. Dah. Tu apa yang guna gitu. Tu kan. Kadang-kadang kita guna, kita tak serah apa yang kita guna gitu. Termasuk dalam kaedah gapo. Tak ada tu bahasa Melayu. Saya duduk baca-baca lah, saya pun tak ngaji bahasa Melayu ni dah. Baca-baca tu tak ada benda-benda lagu ni. Ahli bahasa Zabar dulu tak ada buat dah. Orang lain tak boleh nak Arab pun kata aling. Zabar tu dia reti bahasa Arab. Memang dia mahir bahasa Arab tu. Siapa dia boleh buat rentak-rentak syair Arab tu ke dalam Melayu. Mana nak cari orang lagu tu dah. Ahli bahasa kemudian tidak lagu tu. Dia rujukkan dia Inggeris semata. Tak ada Inggeris, tak ada. Sekat tu je lah kita. Tapi kalau Zabar tu dia tidak. Tak ada dia buat tu berkali. Dia tak ada tu. Dia kena ada sebenarnya. Kalau bahasa Melayu dia nak maju, dia banyak sebenarnya bahasa-bahasa lain kita tak tahu je. Kita tak tahu. Kalau kita tahu buat masuk dalam bahasa kita, hebat je dia. Boleh berkembang, boleh pergi jauh. Sebab kita memang guna benda tu. Nak masuk bawah kaedah mana, tak tahu nak letak. Bendanya comel sangat. Sepatut letak dalam mari khusus dah. Kita letak luar dah. Di halaman rumah. Kita letak situ. Tak ada ruang, tak ada tempat untuk dia. Dalam kaedah bahasa Melayu. Itu satu contoh. Jadi tajrid ni pun dia menggambarkan macam orang lain lah, padahal dia. Itu termasuk dalam tajrid. Dan iltifat ini panjang cerita lah. Dia kadang-kadang benda ni kalau kita tengok dari satu sudut salah, tapi kalau tengok dari sudut lain tidak salah. Salah lah kiranya dari segi bahasa. Hakku tu jadi nya. Apa? Katalah rumahku. Apa tidak kata? Bapa yang kata rumahnya, salah lah dari segi bahasa. Saya pulang ke rumah saya lah. Bapa saya pulang ke rumahnya. Nya tu makna saya pun. Bapa lagu tu. Dia kena ada bukti-bukti yang menunjukkan ada tu, pusingan tu, pusingan itu. Dia banyak lah. Dia ini satu bahagian saja kan. Kalau ilmu-ilmu lain pun gitu juga sebenarnya. Ilmu lain pun gitu. Dari sudut ni salah, dari sudut ni tidak salah. Jadi kita tak boleh kata salah selalu. Kalau selagi tidak salah dari semua sudut. Bahkan betul hak salah tu jadi hilang hak tu. Tidak salah sebenarnya. Begitulah. Dalam kehidupan kita ni banyak benda-benda lagu ni kita selalu jumpa. Kita selalu jumpa. Kalau orang ambil dadah saja-saja lah, salah. Pergi kat doktor, dia beri ubat, tak ada dadah juga dalam tu. Bapa yang kita kata tidak salah. Tak salah pula. Sebab tu dia kata kena letak pada tempat dia. Baru tidak salah. Kalau dalam ilmu mantik, dia kata hak boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Dia cerita. Tak ada lah yang boleh jadi betul tak betul. Kalau tanya, adakah dia mari? Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tak ada, dia kata. Hak boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, dia cerita. Misalnya Tuhan ada ke tak ada? Ada tu betul ke tidak? Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Dari segi logik, kalau kita lihat pada manusia dengan akal dia saja, gitulah. Dia akan kata gitu. Muhammad ni Rasulullah. Orang kata, dah. Orang katalah, ikutlah siapa-siapa kata dia tak kira. Dah.
boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Hak boleh jadi betul, boleh jadi tak betul ni kalau cerita. Kalau ayat makan nasi tu, tak ada boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi dalam ilmu balaghah kata tak, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Walaupun dalam bentuk suruh lagu tu, walaupun dalam bentuk doa, walaupun dalam bentuk apa pun, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Itu nak ayat perbezaan ilmu ni. Hak ni kata salah, tak ada ni. Hak ni kata ada lagi. Sebabnya kalau Tuhan kata i'malu ma syi'tum, buatlah ikut gapo hak mun nak. Jadi hak tu betul ke tu dia suruh ikut serah kita nak buat gapo kita boleh buat, betul ke? Dalam ayat yang lain terang lagi dia, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa-siapa nak jadi beriman, boleh ikut dia jadi beriman. Siapa-siapa nak jadi kafir, lah ke dia, ikut dia. Dia boleh jadi kafir. Jadi Tuhan benar ke jadi kafir? Jadi kebenaran Tuhan tu benar, sungguh ke qadar? Ilmu balaghah kata boleh jadi benar, boleh jadi tak benar. Jadi hak kebenaran dia situ tidak benar sebenarnya. Tidak benar dari sudut maksud dia dia suruh sungguh kita tak. Tapi dia suruh tu sebagai ancaman. Dia suruh tu sebagai ancaman. Jadi masih ada benar, masih ada tak benar. Sedangkan dalam ilmu dia kata tak boleh lah tu. Sebab tu kita kena tengok dari banyak sudut. Tak apalah, reka-reka lah, sebagai perbandingan saja. Jadi hujrah situ kita terjemah dengan makna bahagian dalam permukaan, bahagian dalam rumah. Itu maksud hujrah. Sedangkan kalau kita tengok kamus biasa, maknanya bilik. Maknanya bilik. Cuba tengok sini, nota ada tu 944. Hafiz Ibn Hajar mengatakan perkataan hujrah di sini dipakai dengan arti rumah. Dia pakai dengan makna rumah, bukan dengan makna bilik juga. Dia pun tidak pakai dengan makna bilik, dengan makna rumah, bukan dengan arti bilik. Sementara Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri di dalam Al-Arfus Syadhi menjelaskan al-bait, dia kata dia lebih terang, lebih jelas. Makna dia hanya al-bina'ul musaqqaf, binaan yang berbumbung, itu bait. Hujrah pula adalah bina ghairu musaqqaf, binaan yang tidak berbumbung. Itu hujrah. Demikian juga kata As-Samhudi di dalam kitabnya Al-Wafa bi Akhbari Duril Mustafa. Jadi perkataan hujrah yang tersebut di dalam hadis Aisyah di atas semestinya difahami sebagai halaman yang tidak berbumbung di bahagian dalam rumah. Di halaman itulah penghuni rumah, terutamanya dari kalangan wanita, tidur di musim panas, berbumbungkan langit. Di halaman itu juga mereka berjemur panas di musim sejuk. Di sekitar halaman itu biasanya terdapat dapur, tempat memasak, tempat mengeringkan pakaian, ruang mandi dan tempat membuang air kecil. Biasanya dalam rumah-rumah demon ni, biar kita dapat gambarkan rumah sampai Nabi ni lagu mana. Sinar matahari mencecah lantai atau permukaan laman itu pada waktu siang, sebab dia tidak berbumbung. Kata Aisyah, sehingga ke permulaan waktu asar, ketika mana Rasulullah SAW bersembahyang asar, sinar matahari masih tidak keluar dan tersingkap dari permukaan laman itu. Keadaan ini menunjukkan dengan jelas bahawa kebiasaan Rasulullah SAW adalah bersembahyang asar di awal waktunya. Antara bukti yang menyokong pendapat Maulana Anwar Shah Kashmiri tentang erti perkataan hujrah ialah ruang dalam rumah yang tidak berbumbung, dan ia lebih umum daripada erti perkataan bait, yakni ruang di dalam rumah yang berbumbung. Ia juga bukan dengan arti bilik yang lebih khusus daripada arti bait, ialah hadis riwayat Abu Daud ini. Ini asas dia. Ini asas kita kata hujrah ni dengan makna bahagian dalam rumah hak tidak berbumbung. Mana asasnya? Ni asas. Sebab kita nak kira hak sampai Nabi kena guna bahasa hak dia guna. Hak dia guna sendiri lagu mana? Hujrah tu dengan makna gam.
Cuba kita tengok hadis ini. Riwayat daripada Abdullah daripada Nabi SAW, qala salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Bermaksud Rasulullah SAW bersabda, sembahyang orang perempuan di baitnya. Tengok dia guna baitnya. Yani rumahnya yang berbumbung lebih afdal daripada sembahyangnya di hujrahnya. Yani ruang rumahnya yang tidak berbumbung. Sembahyangnya di dalam makhda'nya, yani di dalam biliknya, lebih afdal lagi daripada sembahyangnya di baitnya, yani di ruang rumahnya yang berbumbung. Selain Abu Daud, hadis ini diriwayatkan juga oleh Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan ramai lagi orang lain. Itu seperti yang tertulis di situlah. Jelas berdasarkan hadis ini, hujrah adalah ruang di dalam rumah yang lebih terbuka berbanding bait. Hadis ini tidak menggunakan perkataan hujrah untuk memberi arti bilik. Sebaliknya menggunakan perkataan makhda' untuk memberi arti itu, untuk mewajarkan pendapat. Habis itu jadi itu yang kita kata hujrah tu ruang yang lebih terbuka, lebih terdedah, nak banding dengan bait. Sebab bait rumah yang berbumbung, bahagian rumah yang berbumbung. Hujrah bahagian rumah, bahagian dalam rumah yang tidak berbumbung. Makhda' itu baru dengan makna hujrah biasa dia. Orang duduk pada dengan makna bilik tu. Makhda' dia guna saya. Sebab apa? Kalau kita perhati hadis ni menunjukkan orang perempuan tu lebih afdal semaya dia dalam keadaan lebih tertutup. Dia kata semaya orang perempuan dalam rumah dia lebih afdal daripada hujrah. Kalau hujrah tu lebih tertutup, apa dia kata begitu? Mana hujrah tu lebih terdedah, lebih terbuka. Nampak langit. Nampak langit. Kita rumah kita tak buat lagu tu kan. Rumah kita tidak lagu tu. Agak dia lagu tu tak. Kita tak ada musim sejuk, tak ada musim panas. Hujan hak banyaknya. Buat piah tak ada pasal. Buat buka penuh lagu tu kan. Tetapi sampai Nabi dulu rumah dia tidak gitu. Rumah dia bilik sekeliling. Tengah dia ada ruangan kosong. Itu atas senang tak senang orang lah. Kalau dia orang senang, orang jenis kaya, luar lah ruangnya dia. Bilik pun banyak lah kat tepi ni. Kalau dia buat loteng lagi, dia buat bahagian atas, dia buat 2 tingkat lah kat tepi lah. Tengah tu kosong. Jadi makna dinding dia tinggi lah. Kalau rumah tu tingkat saja, tak ada tingkat, dia dinding dia rendah. Dinding dia rendah. Jadi bila matahari duduk alik barat, bila kata matahari tu masih duduk di ruang dalam rumah, makna tinggi lagi lah. Kalau dia duduk rendah dah, dia jadi tak ada bayar lah, ada bayar dinding rumah tu. Gitu. Jadi apa dia buat gini? Sebab hujan jarang-jarang, tak apa. Hak pentingnya dia boleh guna ruangan itu. Musim panas tidur dulu, musim sejuk perlu juga. Sebab apabila panas nak berjemur, kalau orang lelaki tak apa, boleh kira, dia boleh pergi luar tu. Orang perempuan, untuk orang perempuan hak jarang-jarang tu beg rumah, tak kena cahaya tari lah dia. Kalau keluar rumah sebab rumah kita jadi dia buat gitu. Boleh duduk situ. Moga ekor-ekor tak ada sama itu kan. Ekor-ekor tak ada hitam ke apa, tak ada. Itulah nak dapat kepanasan, musim sejuk duduk luar, jemur situ. Kalau musim panas pula, panas kan nak tidur dalam rumah, dalam bilik panas, tidur situ. Kepada orang kita ni tak apa-apa nampak lah. Tapi saya yang pernah duduk masa budak-budak dulu di Dioban tu rumah dia lagu ni. Biasalah kita tidur berbumbungkan langit tu duduk bila bintang dah. Tengah malam. Biasa. Musim panas pula duduk jemur panas. Memang gitu bentuk rumah dia buat. Jadi boleh nampak zaman Nabi dulu lagu mana. Tapi setelah saya besar pergi duduk bandar gapo lah, rumah dia lagu lain lah, lebih kurang rumah kita lah, tak ada mana rumah lagu tu. Tapi rumah-rumah hak asal dia, hak lama-lama memang dia buat lagu tu. Jadi betul-betul kita nampak hak zaman Nabi dulu lagu mana.
Rumah-rumah kita tak ada lagi. Jadi hak dia cerita matahari masih lagi dalam rumahku, sinar matahari, bahagian itulah bahagian yang terdedah. Kalau rumah tu tutup belaka, macam mana nak ada dalam rumah sinar matahari? Itu benda kena faham dulu. Kena faham dulu. Jadi perkataan hujrah di sini maknanya ruang dalam rumah yang terdedah, yang tidak berbumbung. Dan dalam kitab Wafaul Wafa ataupun ni di sini Al-Wafa bi Akhbari Duril Mustafa ni, Samhudi dia memang bincang secara khusus tentang rumah Nabi tu, bentuk dia lagu mana, dari segi keluasannya, ketinggiannya, bilik-biliknya. Dia bincang khusus berkenaan dengan tu. Dia pun kata gitu, maksudnya hujrah tu ruang dalam rumah yang tidak berbumbung. Baru kita nampak kan hak dia royak tu lagu mana, gap dia hak dia royak tu. Jadi kalau matahari tu rendah sangat dari barat, dia akan jadi tak ada dah lah di laman permukaan bahagian dalam rumah tu, tak ada dah lah sinar matahari. Sinar matahari tu akan pergi ke dinding alik timur situ, dia kena situ. Bayar ni dia kau naik atas dinding alik timur. Begitulah cara. Kalau dia dekat nak jatuh, matahari itu dekat nak jatuh. Tapi yalah, ini perbincangan sebenarnya ilmiah. Kepada orang yang suka dia suka, kepada orang yang tak apa jejak dia ngatuk jadi. Dia jadi ngatuk. Gau dia lah royak, dia tak boleh nak pegang dah. Lah bukan kita royak cerita 1000 tahun lebih dulu. Kena royak kalau tidak nak bayar. Kalau tak nak rumah dia tu pun kita tak boleh nak bayar. Rumah dia, bentuk dia. Jadi bila dia royak matahari, sinar matahari dalam rumah, mana? Kenalah gambar lagu ni. Orang-orang Hanafi, dia berdoa dia tu kadang-kadang kan, dia kata hadis ni tidak menunjukkan Nabi SAW semaya di awal waktu, bahkan menunjukkan Nabi semaya lewat. Sebab apa? Sebab hujrah tu Hafiz Ibn Hajar kata dengan makna rumah. Rumah ni makna ada bumbung. Kalau ada bumbung, macam mana percaya matahari nak ada dalam rumah? Kata dia. Kalau kita pakai Hafiz Ibn Hajar tadi kan, royak dia, hujrah tu dengan makna rumah. Baik tu ada bumbung. Dah kalau ada bumbung, macam mana nak ada sinar matahari? Sinar matahari ni baru ada, kata dia, kalau kita mengambil kira rumah Aisyah tu, pintu dianya menghadap ke barat dan dia buka pintu, barulah cahaya matahari masuk, kata dia. Barulah cahaya matahari masuk. Ada dalam rumah dia, masih ada. Gak kalau kita kata buka pintu gitu, mana dekat nak jatuh benda apa ada lagi cahaya matahari dalam rumah. Dia kata ni lewat lah. Maksud Nabi semua lewat. Tengok kan, jauh lagi tu kan. Orang lain kata, kita tak fikir pun kata gitu dah. Dia mau terfikir kata lagu tu dah. Sebab apa? Sebab dia tidak faham asal ni lah. Hujrah tu apa makna? Situ ya puncanya. Dia kalau tidak percaya matahari nak masuk ke mana? Kalau ada lubang segi-segi tu tak kira tu kan. Tak kira hak tiri itu dah. Ada lah lubang, tak kira. Dia kata hak ni sebab pintu tu menghadap ke barat. Bila pintu tu buka, masuklah. Kan hak ni dekat nak jatuh benar apa ada lagi cahaya matahari. Dia pergi kata Nabi SAW hak ni semua ni bukan dalil menunjukkan cepat, bahkan menunjukkan lewat, kata dia. Menunjukkan lewat. Inilah yang saya kata dalam ni. Inilah orang panggil, ulama-ulama kata taujihul kalam bima la yarda bihi qailuh. Taujihul kalam bima la yarda bihi qailuh, iaitu memasang makna percakapan seseorang sesuka hati. Lagu ni lah apa? Atau menyimpulkan daripada percakapan seseorang sesuatu yang tidak dimaksudkannya. Lagu ni lah. Sebab apa? Cuba kita tengok dalam sebanyak-banyak kitab hadis ni kan. Misalnya semua mari hadis Aisyah ni di bawah tajuk apa? Ni hadis ni di bawah tajuk apa? Ta'jilul asr, menyegerakan sembahyang asar.
Tak ada orang kata melewatkan sembahyang asar ni dalil. Nah, kalau ini dalil untuk sembahyang asar lewat, wak mari wak berdiri di bawah tajuk ni. Imam Tirmizi ke, Imam Nasa'i ke, Baihaqi ke, semua sebut di bawah tajuk ta'jilul asr, menyegerakan sembahyang asar. Semua faham gitu. Jadi hak maksud Aisyah nak ayatnya Nabi sembahyang asar awal lah. Tiba-tiba dia putar kata-kata Aisyah tu jadi sembahyang asar lewat pula. Inilah orang panggil tuan sebenarnya nak lagu lain, kita pergi royak lagu lain. Pasal mana dah? Pasal tak erti lah tu lagu tu dah. Misalnya saya kata, dia boleh jadi keliru. Dia boleh jadi keliru kan? Saya kata tuak boleh minum, halal. Ada hak kedah serai dalam ni dah. Dia pergi balik negeri dia dah. Dia kata Maulana Azri, Ustaz Azri kata arak boleh, halal. Inilah orang panggil tawjihul kalam bima la yarda bihi qa'il. Saya maksudkan tuak tu nera dia. Bukan tuak tu dengan makna kalau kedah kan tuak ni arak. Dia pakaikan percakapan saya, hak saya kata tu dengan makna hak dia pahadi, hak saya tidak maksudkan. Paraklah jadi tuan asal tu kena dah. Pelik pendapat dia dah. Gapa dia? Pendapat dia. Dia kata arak boleh, halal. Okey. Dia nak royak orang ni biar betul-betul supaya hak dia nak. Jangan kira kita faham, hak kita faham tu tak betul supaya hak dia nak. Misalnya, contoh lain. Kedua, nak suruh senang ya? Contoh lain, cikgu Indonesia mari. Dia kata ikan tenggiri bisa dimakan. Ikan dia tak ikan hak apa dia hak gatal dah. Ikan air, ikan air dah. Tidak bisa dimakan. Pada kata kan? Kalau faham mengikut cara dia dah. Jadi kata bisa, dia doktor dah. Dia kata bisa. Hak ni tak bisa makan dah. Kena faham bahasa dia, ikut cara dia, jangan ikut suruh kita dah. Jadi bisa dimakan tu mana boleh. Bisa. Kita kata kau bisa makan dah. Bisa jadi kata kau apa kau dah. Hak ni tak bisa dimakan. Mana tak boleh. Dah. Awak sakit ni tak boleh, tidak bisa dimakan. Kita kata boleh pun dah. Tak bisa, tak kata hak ni dah. Jadilah jadi putar musing habis tu dah. Sebab apa? Sebab orang royak lagu lain maksud dia kita pasal ikut seruan kita. Dia kata teruk tak teruk dia. Dia kata apa dia? Tai itik boleh makan, halal makan. Lidah buaya boleh makan. Mata buruk boleh makan dah. Pasal madang ni dah. Orang kata gitu. Kenapa molek maksud kita tu gapo? Jadi supaya juga Aisyah ni dia royak-royak gini-gini. Gapo dia nak royak Nabi sembahyang awal. Nya pusing tu jadi pergi sembahyang lewat pula tu. Benar? Tu tak kena lagu tu tak kena. Orang panggil tawjihul kalam bima la yarda bihi qailu. Tak apalah. Lepas tu hadis ni asal lagi perbincangannya, iaitu Imam Bukhari kata Abu Usama, yang ni dalam riwayatnya daripada Hisham, dari permukaan laman bahagian dalam rumahnya, min qa'ri hujratiha, yakni matahari belum lagi keluar dari permukaan laman bahagian dalam rumahnya. Bukan laman luar, tak, laman dalam rumah. Dia ada ruang gitu. Jadi hak ni duduk sini. Duduk sini betul ke ni? Ini kita tengok nota ni. Asalnya dalam hak kebanyakan nuskhahnya dia bukan duduk sini, dia duduk lepas tajuk. Lepas tajuk ni. Ni apa dia ni? Apa ni Imam Bukhari sebut di akhir hadis tu, wa qala Abu Usama an Hisham min qa'ri hujratiha. Tu bahagian tu dia duduk lepas tajuk.
Ini tajuk ni kan, bab waqtil asr. Lepas tu waqala Abu Usama, duduk situ. Duduk situ. Tapi yang kita buat ni duduk sini. Lama kan orang tengok dah. Apa dalam Bukhari gini, dalam ni lagu lain pula, minda pula dah. Takut-takut orang kata gitu. Jadi kita buatlah nota. Nota ada situ. Cuba tengok nota tu. Ini orang panggil ta'liq. Sebab Imam Bukhari tu ada dengan Abu Usama. Sebab Abu Usama tu ambil daripada Hisham. Cuba tengok sanad hadis ni. Nak boleh ni muka surat 795. Hot text atas tu, Arab tu. Hisham mengambil daripada ayahnya, bawa Aisyah. Jadi Hisham ni nak sapa kepada Imam Bukhari ni, bawa dia tu. Bapa tu ada, orang ada Ibrahim bin Munzir seorang, Anas bin Iyad dua, bawa Hisham. Imam Bukhari tak sapa tu kau Hisham secara langsung, tak sapa. Dia ada dua orang. Tiba-tiba dia kata Abu Usamah ni serupa dengan Anas bin Iyad lah juga, ambil hadis ni daripada Hisham juga. Cuma beza lafaz dia nya, Abu Usamah ni dengan Anas bin Iyad. Kalau hak ni, kalau hak Anas bin Iyad, dia kata lam takhruj min hujratiha. Dia kata gitu saja. Sinar matahari masih belum lagi keluar dari ruang dia, ruang yang terbuka tu. Tapi Abu Usamah kata dari permukaan laman bahagian dalam rumahnya yang tidak berbumbu, tak keluar lagi daripada itu. Dia guna perkataan qa'r hujratiha, mana di situ ada, sebelum hujrah tu ada qa'r yang tidak ada dalam riwayat Anas bin Iyad. Riwayat Abu Usamah ni ada tambah qa'r. Qa'r tu maknanya permukaan. Permukaan bahagian dalam rumah yang tidak berbumbung. Jadi Imam Bukhari ambil mana? Hak ni dia terima daripada siapa? Itu sebab orang panggil ta'liq. Ta'liq ni kalau hak bahagian bawah tu tak ada sanad, dia sadar. Tu Imam Bukhari kata ni Abu Usama. Sedangkan nak sampai kepada Anas bin Iyad tu dia kena melalui dengan perantaraan Ibrahim bin Al-Munzir. Maknanya tentu dia tak ada. Jadi tak lengkap sanad dia. Tak lengkap sanad ni di bawah ni orang panggil ta'liq. Orang panggil ta'liq. Kalau dalam kitab-kitab Bukhari yang mukhtasar, tajrid, apa dia tak ada dah ni tak ada. Jadi tak perlu faham. Bila tak ada tak perlu faham. Tapi oleh kerana kita ni terjemahan kepada hak lengkap. Hak lengkap. Jadi kena faham. Ta'liq ini berdasarkan riwayat Nuskha Abi Dzar, Karimah dan lain-lain terletak selepas tajuk bab, sebelum hadis nombor 511 ni. Sebelum ni, duduk ni. Kata Hafiz Ibn Hajar, ta'liq ini sebetulnya terletak selepas hadis 115 yang mausul itu. Sepatutnya duduk situ. Dia kata, sebab kita buat ni lah, duduk sini baru betul. Kalau duduk sana apa-apa, tak kena-mengena. Nak bincang hadis mana, tak jelas. Bukan sebelumnya. Bukhari biasanya melakukan begitu. Kata dia biasanya gitulah dia buat. Lepas hadis hak sebut tu, dia hak beza je. Lepas tu dia sebut, bukan sebelum pada tu. Al-Qastallani pula berkata ta'liq ini gugur dari riwayat Al-Asili. Tak ada. Dalam riwayat Al-Asili tak ada pun ta'liq ni. Al-Kushmayhani dan Ibnu Asakir tak ada, dia kata. Dalam nuskhah tu tak ada. Itulah yang sepatutnya, dia kata, sepatutnya tak ada ni. Sepatutnya tak ada. Ibnu Rajab pula berkata, di dalam setengah nuskhah ta'liq ini terletak selepas hadis 115. Ada setengah nuskhah tu supaya kita buat ni lah selepas hadis tu. Inilah yang lebih baik. Dia kata inilah yang lebih baik sebab berkaitan. Sebab itu penulis meletakkannya selepas hadis 115, bukan sebelumnya. Itu hak beza tu lah. Hak beza dia nya tu benda. Jadi kita sudah sampai maksudnya.
Iaitu hak munasabahnya duduk situ. Hak seterusnya baca dia lah. Lebih kurang tu dia duduk situ sepatutnya. Nampak? Jadi kita buat gini ni boleh ke? Ulama bahannya sepatutnya duduk sini. Sepatutnya duduk sini. Nah. Kalau Quran boleh buat lagi tu. Ayat ni sepatutnya duduk. Ayat 19 nah. Sepatutnya ayat 18 nah. Ayat 18 tu sepatutnya 19. Boleh kata gitu? Tak boleh. Itu beza Quran dengan hadis ni. Kita hadis pun dia adalah khilaf tu tadi. Ni tak apa, asal hak mana fikir lebih sesuai. Hak mana fikir lebih sesuai, dia boleh buat gitu. Dan ada perbezaan nuskhah. Quran ada ke lagu tu? Surah An-Nas itu sebelum daripada surah Al-Falaq tu. Ada. Qul a'udzu birabbin nas dulu. Kalau kita nak baca dalam semaya tak apa baca tu juga. Tapi kurang molek juga. Ke mana-mana. Tapi dari segi tertib dalam Quran, ada kau orang buat lagi? Tak ada, tak boleh. Jelas. Tapi kalau hadis tidak gitu. Tidak gitu. Jadi nampaknya kena sekatu dulu hari ni. Wallahu a'lam. Lagi Mekah kan jadi dia patut dia ada ke bahasa apa dia ke dapat. Tak ada. Hak molek-moleknya selesai. Kalau masalah-masalah dengan orang takut mati, takut gapo kan, selesai. Kalau hutang kalau gapo kau, itulah sebaik-baiknya. Sebab lagi jauh boleh jadi mati sana. Hak moleknya jumpa minta maaf, betul. Tak ada. Mana? Tak apa lah kalau gitu. Tak apa lah. Mana? Qamus hadis. Misalnya An-Nihayah Ibnul Athir, An-Nihayah namanya. Ibnul Athir, Majma'u Biharil Anwar. Dan banyak lagi. Gharibul Hadis lah, dia termasuk dalam Gharibul Hadis. Ada beberapa lah. Kalau ada perkara bila kuliah kita pada pagi ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Maulana atas kedatangan. Ini adalah konsultasi kita pada pagi ini.